Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini akan mempersembahkan tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek pengenalan asas kelestarian alam dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kod khusus bagi subjek ini ialah PAKK 1122. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Hazib bin Ghazali dari kelas PT1S212 nombor metrik P23201530. Dan tidak lupa juga kepada pensyarah yang telah banyak mendorong saya untuk membuat tugasan ini, iaitu Puan Nuraini binti Andi Arif. Hai, bertemu lagi dengan saya. Jadi pada kali ini saya akan membentangkan hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian. Di sini saya akan memberikan pendahuluan bagi hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian. Dalam masyarakat yang semakin peka terhadap isu alam sekitar, teknologi hijau semakin mendapat perhatian yang meningkat. Penggunaan sumber tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui menjadi aspek penting dalam usaha memastikan kelestarian alam. Dalam pembentangan ini, saya akan meneliti hubungan antara kecekapan tenaga dan teknologi hijau dengan memberikan tumpuan kepada tenaga angin sebagai contoh tenaga yang boleh diperbaharui yang semakin popular. Okey, seterusnya saya akan menerangkan definisi teknologi hijau sebelum kita masuk kepada kecekapan tenaga angin. Apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Kemajuan teknologi ini dan pembangunan secara holistik secara menyeluruh pada era ini banyak memudahkan dan mempercepatkan pelbagai urusan manusia pada masa ini. Namun, kemajuan teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Contohnya, peningkatan pencemaran alam sekitar dan pengurangan sumber alam sekitar yang digunakan sepanjang zaman. Menyedari hakikat yang berlaku terhadap alam sekitar pada ketika ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi mengembalikan semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Segala usaha dan inisiatif yang dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Okey semua, mesti kita nak tahu kan, sebelum teknologi hijau masuk ke dalam negara kita, kita haruslah merujuk kepada dasar teknologi hijau kebangsaan. Bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada Julai 2009. Apakah tonggak yang terdapat dalam dasar tersebut? Mari kita lihat di slide seterusnya. Okey semua, pada kali ini saya akan menerangkan 4 tonggak utama dasar teknologi hijau kebangsaan. Pertama sekali, tenaga. Apa yang teknologi hijau ni buat kepada tenaga, di mana teknologi hijau mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Yang kedua, alam sekitar. Teknologi hijau akan meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Yang ketiga ialah ekonomi, di mana teknologi hijau akan menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Yang terakhir ialah sosial, di mana teknologi hijau akan meningkatkan kualiti hidup untuk semua manusia di atas muka bumi ini. Untuk lebih menyeronokkan pembentangan saya pada kali ini, saya akan memberi info tambahan tentang teknologi hijau. Apa itu? Saya akan menerangkan kepentingan teknologi hijau kepada kamu semua.
Okey, di sini saya akan menerangkan kepentingan teknologi hijau kepada kita semua. Pertama sekali, mengatasi masalah kemusnahan alam. Yang kedua ialah mengurangkan pengeluaran karbon yang dapat memberi kesan kepada lapisan ozon bumi. Yang ketiga ialah meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, ya, atau lebih dikenali sebagai manusia akan lebih sihat dengan penggunaan teknologi hijau. Yang keempat ialah menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti kincir angin yang menggunakan tenaga angin untuk mengubah tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Menarik bukan, semua apabila kita mengetahui apa itu teknologi hijau dan kepentingan teknologi hijau kepada kita semua. Jadi, di sini saya akan memilih satu tenaga yang boleh diperbaharui dan hubung kait kecekapan tenaga tersebut dengan teknologi hijau. Saya memilih tenaga angin. Okey semua, di sini saya akan menerangkan hubungan kecekapan tenaga dengan kincir angin. Kincir angin adalah salah satu produk atau teknologi hijau yang mana ia menggunakan tenaga angin secara berterusan tanpa kehabisan. Jadi, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya akan menerangkan apa itu kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan tenaga secara efisien tanpa pembaziran. Dan tidak lupa pula kepada tenaga angin. Tenaga angin adalah salah satu contoh sumber tenaga yang memiliki kecekapan yang tinggi. Turbin angin atau dikenali sebagai kincir angin yang moden mampu mengubah angin menjadi tenaga elektrik dengan kecekapan yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Kajian menunjukkan bahawa turbin angin ataupun kincir angin yang moden mampu menghasilkan tenaga dengan kecekapan sehingga 45% atau lebih. Ini menunjukkan bahawa tenaga angin adalah sangat penting dan kincir angin ialah produk teknologi hijau yang sangat padu dan dapat digunakan sepanjang zaman. Okey semua, menarik bukan tentang tenaga angin? Jadi di sini saya memberikan dua keping gambar sebagai lampiran yang menunjukkan kincir angin di luar negara. Cantik bukan kincir angin yang berada di luar negara? Di Malaysia pun ada. Nanti saya akan pergi ke slide seterusnya untuk memberikan atau menunjukkan kamu kincir angin yang berada di Malaysia. Jadi apa yang kita lihat, kincir angin perlu berada di tempat yang lapang untuk mendapatkan tenaga angin yang kuat dan memberikan tenaga angin secara optimum. Seperti mana yang saya janjikan kepada kamu semua, ini adalah kincir angin di Malaysia yang berada di Pulau Perhentian Terengganu. Tetapi nasib malangnya, kincir angin ini sudah tidak digunakan kerana telah rosak dan perlu diselenggara sebanyak 12.4 juta untuk membaiki kincir angin. Jadi, kerajaan Malaysia sudah tidak menggunakan kincir angin ini dan menjadikan tempat ini sebagai tempat pelancong. Di sini saya akan membentangkan hubungan teknologi hijau dengan kincir angin. Teknologi kincir angin merupakan contoh terbaik teknologi hijau yang berkaitan dengan tenaga angin. Kincir angin bekerja dengan menggunakan bilah-bilah yang dipasang pada enjin motor untuk menangkap tenaga angin dan mengubahnya menjadi tenaga mekanikal. Tenaga mekanikal ini kemudian diubah menjadi tenaga elektrik melalui generator. Kincir angin moden dilengkapi dengan sistem pengoptiman untuk menyesuaikan arah dan kelajuan bilah-bilah agar dapat memaksimumkan penghasilan tenaga elektrik untuk digunakan di rumah-rumah ataupun perusahaan besar di Malaysia. Sudah kita tahu apa itu kincir angin,
Jadi di sini saya akan memberi kamu sebagai info tambahan bagaimana kincir angin berfungsi. Di sini saya ada lampirkan satu keping gambar iaitu gambar rajah bagaimana kincir angin berfungsi mengikut susunan nombor. Di sini ada 11 susunan untuk menerangkan atau bagaimana kincir angin berfungsi mengikut susunan yang diberi. Okey semua, di sini saya akan menerangkan bagaimana kincir angin itu berfungsi. Pertama sekali, angin bergerak yang mempunyai tenaga kinetik ditiupkan menghadap bilah motor turbin angin. Dan kedua, tiupan angin menyebabkan bilah motor itu berpusing dan menangkap tenaga kinetik. Pusingan bilah motor itu menyebabkan aci pemacu pusat yang bersambung dengan motor itu juga turut berpusing. Dalam kebanyakan turbin angin moden, bilah motor boleh berpusing mengikut sudut yang dirasa optimum untuk menjana tenaga semaksimum yang mungkin. Ini dapat dilaksanakan dengan adanya motor elektrik yang kecil atau rem hidrolik yang memusingkan bilah tersebut di bawah kawalan secara elektronik. Yang keempat, di dalam sebuah kotak utama atau rumah pada belakang bilah motor itu mempunyai sebuah kotak gear yang menukarkan pusingan perlahan daripada aci pemacu itu kepada pusingan yang lebih laju untuk menggerakkan generator dengan lebih efisien. Yang kelima, generator yang berada di belakang dan bersambung dengan kotak gear itu menerima tenaga kinetik dan menukarkannya kepada tenaga elektrik untuk dialurkan kepada seluruh rumah. Dan keenam ialah sebuah peranti yang mengukur kelajuan angin dan arah angin iaitu anometer atau dikenali sebagai anemometer dipasang pada belakang rumah turbin angin tersebut. Ketujuh, melalui ukuran oleh anemometer, rumah dan bilah motor itu juga boleh berpusing dengan bantuan motor yaw yang dipasang di antara komponen rumah dan menara. Dan ke-8, arus elektrik yang dihasilkan akan lalu melalui kabel elektrik yang dipasang sepanjang menara tersebut. Yang ke-9 ialah pengubah peninggi, step up transformer, yang mana ia berada di bawah dan menukarkan voltan menjadi 50 kali lebih tinggi supaya ia dapat disalurkan kepada grid kuasa dengan lebih cepat. Dan akhir sekali, rumah-rumah atau bangunan dapat menikmati sumber tenaga yang bersih dan hijau. Jadi kita dah tahu bagaimana kincir angin itu berfungsi. Jadi di sini saya akan hubung kaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian. Okey, pertama sekali hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian ialah pertama sekali ialah penggunaan sumber tenaga bersih, di mana kincir angin mengubah tenaga kinetik angin menjadi tenaga mekanikal yang kemudiannya boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dengan menggunakan sumber tenaga angin yang bersih dan boleh diperbaharui, kincir angin membantu mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan membuang karbon yang dapat menjejaskan lapisan ozon bumi. Dan kedua ialah peningkatan kemampuan penggunaan sumber tenaga, di mana kincir angin memanfaatkan tenaga angin secara langsung tanpa perlu melalui proses pembakaran yang membebaskan gas karbon dioksida yang dapat membahayakan lapisan ozon secara kritikal, dan ia juga mengurangkan kerugian tenaga yang biasanya berlaku dalam proses konversi tenaga. Ini menyumbang kepada peningkatan kecekapan tenaga secara keseluruhan.
Jadi di sini saya akan memberikan hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian. Yang ketiga ialah meminimumkan kesan terhadap ekosistem, di mana penggunaan kincir angin sebagai sumber tenaga tidak melibatkan pembinaan empangan atau pembakaran bahan api fosil yang boleh merosakkan ekosistem kita. Ini dapat meminimumkan impak negatif terhadap alam sekitar dan memelihara pelbagai biologi yang terdapat di bumi kita. Yang keempat ialah meningkatkan keupayaan tenaga hijau, di mana dengan memasang lebih banyak kincir angin yang berkesan, negara kita dapat meningkatkan kapasiti mereka untuk menghasilkan tenaga hijau secara berkesan. Ini membantu meningkatkan ketahanan tenaga negara dan mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Seterusnya, hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian. Yang kelima ialah mengurangkan kos tenaga, di mana kincir angin merupakan sumber tenaga percuma yang tidak memerlukan kos pembelian bahan bakar. Ini membantu mengurangkan kos tenaga jangka panjang dan menjadikan tenaga hijau lebih berdaya saing dari segi ekonomi. Dan keenam ialah tidak mengeluarkan gas karbon. Operasi kincir angin tidak menghasilkan pengeluaran karbon yang menjadikannya alternatif teknologi yang bersih dan mesra alam dalam menghasilkan tenaga elektrik. Dengan demikian, ia membantu menyumbang kepada pengurangan keseluruhan pengeluaran gas rumah hijau dan perubahan iklim. Jadi kita dah bahaskan hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian. Jadi di sini saya ingin memberikan info tambahan tentang kelebihan dan keburukan kincir angin kepada kita. Di sini saya akan menerangkan kelebihan kincir angin. Kincir angin mempunyai pengeluaran karbon dioksida yang sangat rendah, dan seterusnya tiada penggunaan minyak sebagai sumber tenaga, dan kincir angin juga sangat bertahan lama kerana sumber tenaga angin yang tidak akan habis dan berpanjangan. Dan kincir angin juga boleh dipasang di mana-mana tanpa memusnahkan habitat haiwan. Seterusnya, kos operasi masa hadapan yang mudah dianggarkan kerana kincir angin ini tidak memerlukan banyak kos. Dan seterusnya, bebas daripada tetapan harga tenaga oleh negara-negara luar, lebih-lebih lagi kerana hal politik. Dan terakhir ialah tiada pencemaran udara atau pencemaran air yang dibuat oleh kincir angin. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kelemahan kincir angin. Pertama sekali, kincir angin ini memerlukan kos permulaan yang tinggi. Seterusnya, memerlukan subsidi ekonomi untuk terus berdaya maju dengan sumber tenaga yang lain. Serta memerlukan kos tambahan untuk menaik taraf grid kuasa untuk memastikan ia boleh bersambung dengan turbin. Seterusnya ialah pengeluaran tenaga elektrik yang pelbagai dan tidak konsisten. Dan kincir angin juga memerlukan keluasan tanah yang besar untuk memasang turbin angin dalam kuantiti yang banyak untuk memberi tenaga angin secara maksimum. Dan seterusnya tidak mampu membekalkan tenaga sehingga 100% daripada keseluruhan jumlah tenaga yang dihasilkan oleh sesebuah negara dalam setahun. Kita telah berada di penghujung pembentangan saya pada kali ini, jadi saya akan merumuskan pembentangan saya. Kecekapan tenaga dan teknologi hijau mempunyai hubungan yang erat dalam usaha menjaga kelestarian alam. Kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan sumber tenaga dengan lebih cekap, manakala teknologi hijau mengacu kepada penggunaan sumber tenaga bersih dan boleh diperbaharui. Dalam konteks kelestarian, gabungan kedua-dua elemen ini membantu mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar, seperti pencemaran udara dan pencemaran iklim.
sambil meningkatkan prestasi sistem tenaga dan mengekalkan kestabilan ekologi. Oleh itu, dengan memanfaatkan teknologi hijau dan meningkatkan kecekapan tenaga, masyarakat dapat mencapai matlamat pembangunan lestari yang memelihara sumber-sumber semula jadi untuk generasi masa depan. Ini adalah sumber rujukan saya untuk membuat pembentangan saya yang cukup cemerlang ini. Sekian, terima kasih yang telah meminjam telinga untuk mendengarkan perbentangan saya pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada pensyarah saya Puan Noraini binti Andi Arif yang telah banyak menolong dan mendorong saya menjayakan tugasan persembahan pentaksiran berterusan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.